Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 2 hari bulan 9 23, 16 Safar 45. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, At-Tafsirul Muharraril Quran. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah hukum Al-Basmalah. Tulis itu, hukum Al-Basmalah, hukum Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab ni dia ada terengkas. Kalau kata Basmalah, maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kata hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ada bahasa ringkas dia mudah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Apa lagi? Subhanallah, tahulah kan? Tasbih, subhanallah. At-tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Di tajuk kita ni basmalah. Basmalah maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca Bismillah lah. Kalau nak ambil berkat bolehlah. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Sebab Bismillah ni adakah dia dalam Fatihah ke tidak? Kita bincang hari ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nak kata amin ke tak? Amin itu tak masuk dalam Fatihah, tapi dia baca doa. Sebab kita minta tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita balik kepada tajuk perbincangan kita ya, basmalah ataupun disebut dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Bila kata bismillah, apa makna bismillah? Tengok makna apa bismillah. Jawab ianya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Maksud dia, bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim, yang disebut dengan nama Al-Basmalah, maknaha abda'u bitasmiyatillah. Aku mula dengan menyebut nama Allah. Bismillahi wahdahu aqra'u au atlu. Sebab bismillah ni untuk baca Quran, maknanya bismillahi wahdahu, dengan nama Allah yang esa, aqra, aku baca, au atlu, sama juga, aku baca juga dalam bahasa Melayu. Kalau kita nak makan, kita baca bismillah, maknanya bismillahi akul, dengan nama Allah aku makan hidangan ini, aku makan makanan ini. Bismillah, kalau kita nak sembelih, bismillah, dengan nama Allah aku sembelih haiwan ni. Maknanya bismillah ni permulaan segala perkara. Dan kita tengok
kepada apa urusan yang kita nak buat. Apa urusan yang kita nak buat. Dalam tajuk kita ni, oleh kerana bismillah kita ni di awal Fatihah, maka bismillahi aqra'u au atlu, aku membaca mutabarrikan. Tulis mutabarrikan bil bada'ati bismil ma'budil haqqi tabaraka wa ta'ala. Mana kita sebut nama Allah, ambil berkat dengan nama Allah Ta'ala yang maha agung, yang disembah, yang dipuja dengan sebenar-benarnya, iaitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maha tinggi, yang maha berkat, yang maha tinggi. Jadi kita duduk situ. Maka di sini kata di ulama tafsir dan sekaligus ulama lughah kata al-jaru wal majrur. Dia biasalah kalau kita ngaji bahasa Arab, kalau ba tu huruf jar, bismi, semua lepas pada dia kena bagi bawah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kata jar wa majrur muta'alliqun bi mahzuf. Ta'alluq dia tak ada, kita kena takdirkan. Mana bila kita kata bismillah, kita nak makan, mana kita kata bismillahi akul, dengan nama Allah aku makan. Maka itu dia panggil kenapa dia ada mahzuf, ada huruf yang tak disebut tapi ada maksud dia. Dia kata wa qaddarnahu mutaakhiran, ada dua faedah kita takhirkan ucapan lain tu. Faedah yang pertama, kita nak mulakan dengan nama Allah. Bismillahi ay at-tabarruku bi taqdim bismillah, aku mengambil berkat dengan menyebut nama Allah. Kalau kita dalam bahasa Melayu boleh lah, aku mulakan bacaan aku ini dengan nama Allah, boleh. Tapi lah kita nak dengan nama Allah aku mulakan pekerjaan. Itu dia panggil kita nak ambil berkat, menyebut Allah dulu sebelum menyebut pekerjaan. Dari sudut bahasa Melayu ke bahasa apa boleh kita kata, aku mulakan pekerjaan aku ini, kita mula makan ni, kita mula majlis ni dengan menyebut nama Allah, boleh. Tapi kita nak sebut nama Allah dulu baru nyatakan pekerjaan. Itu dia panggil faedah takhirkan takdir. Yang kedua al-hasru, mana kita nak letakkan semua benda tu dengan nama Allah Azza wa Jalla, dengan nama Allah. Seperti la aqulu bismi ahadin mutabarrikan bihi, aku tak makan yang aku dengan nama hak lain, tak, dengan nama Allah aku ambil berkat dengan dia. Wa musta'inan bihi, aku hanya minta tolong dengan Allah. Musta'inan bihi, aku hanya minta tolong dengan Allah, minta ambil berkat dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka dia letakkan bismillah itu depan, kemudian nyatakan hasrat, nyatakan tujuan pekerjaan di belakang. Kena perhati sikitlah, ambil perhatian sikit dari sudut susunan kita ini. Maka itu dia panggil bismillah. Baru bismillah tu, bismillah, mana kita mula dengan nama Allah Azza wa Jalla, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha berkuasa. Ar-Rahman, awana Ar-Rahman, kita dalam bahasa kita ni bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut terjemahan dia kata yang maha pemurah, yang maha pemurah lagi maha mengasihani, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tengok Ar-Rahman bermakna zirrahmatil wasi'ati, zirrahmatil wasi'ati li jami'i khalqihi. Allah Ta'ala yang punya rahmat yang luas kepada makhluk dia. Mana rahmat Allah Ta'ala ni semua makhluk dapat. Tak ada lagi bunyi tak. Kenapa orang tu pecah mulut? Sebab dia syirik, sebab dia kata Allah ada anak, dia tak boleh makan. Tak, semua boleh makan. Gajah yang besar pun boleh makan, semua hal pun boleh makan dari sudut makhluknya. Orang Islam boleh makan, orang kafir boleh makan. Itu dia panggil Zurrahmati. Allah Ta'ala mempunyai rahmat yang begitu luas. Ar-Rahim, tengok lain. Ar-Rahim ay zirrahmatil khassati bi ibadil mu'minin. Ar-Rahim iaitulah Allah Ta'ala yang kasihan belas
Ia mengasihani hamba-hamba dia yang beriman. Maknanya Rahman kepada semua, Rahim kepada orang yang beriman. Orang tak beriman tak akan dapat Rahim. Baik para jemaah sekalian, buka tafsir pimpinan kita tu muka surat 2. Muka surat 2 surah Al-Fatihah. Muka surat 2 Al-Fatihah ada bincang tentang Bismillahirrahmanirrahim. Yang edisi Rumi tengoklah, buka Al-Fatihah jumpa. Yang ada kitab buka. Kita nak tengok nota nombor 1. Nota nombor 1. Al-Quran itu ialah imam kita dan panduan kita. Maknanya Tuan Syekh kita rahmatullahi ta'ala alal jami' bahawa Quran ni imam yang memimpin kita dan panduan dalam hidup kita di dunia, dan akan menemani kita di dalam kubur, di alam barzakh, dan akan memandu kita ke syurga. Dalam ayat suci ini Allah Ta'ala mengajar kita supaya tiap-tiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah. Apa saja hak baik, bismillah, dengan nama Allah. Ada kalanya cukup setakat bismillah ya. Tak payah Ar-Rahmanir-Rahim. Memadai setakat itu. Kita kata bila kita nak makan, bismillah. Bila kita nak sembelih, bismillah. Kenapa berhenti setakat itu je? Kenapa tak sudah Rahman-Rahim? Ar-Rahman Allah Ta'ala yang kasihan belas, Ia mengasihani. Tiba-tiba kita pergi sembelih. Jadi dia panggil tidak selari. Jadi yang sesuai dengan orang sembelih ni, bismillah, dengan nama Allah, azbah, aku sembelih hayawan ni. Jadi kalau katanya kasihan belah, macam mana orang kasihan belah boleh sembelih pula? Panjang dia punya perbahasan tu. Hari ni kita percaya, kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri peluang supaya dapat kita ringkaskan. Kalau tidak payah nak sudah ni bismillah. Baik, tengok dalam pimpinan kata apa tadi. Allah Ta'ala mengajar kita supaya tiap-tiap pekerjaan yang baik adalah dimulakan dengan menyebut nama Allah. Apa saja perkara yang baik, sebut nama Allah. Kalau nak isap okok, coba tanya kaki perokok, waktu nak isap okok, dia baca bismillah ke? Baca. Siap dengan doa lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, bismillah, pak wis batal. Tak ada orang isap okok sebab dia tahu benda tu maksiat. Cuma nafsu dia yang tak mau taubat. Nak kata apa? Iaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca setakat bismillah je. Bismillah cukup. Sebab Nabi kata samillah, sebut nama Allah makan, kul. Sebut nama Allah sembelih. Sebut nama Allah buat pekerjaan. Tapi ada tempat yang kita kena baca penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita itu diberkati oleh Allah dan berjaya. Dengan melakukan yang demikian bermakna kita berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla sesudah kita berusaha dan berikhtiar. Maka tadi kita pergi balik kepada ayat tadi, bismillah. Tengok ni dalam tafsir pimpinan. Allah, kalimah Allah, alif lam ha. Dalam bahasa kitab dia panggil lafzul jalalah. Tulis. Lafzu al-jalalah. Apa dia maksud lafzul jalalah? Lafaz yang mulia, lafaz yang agung. Kalimah yang suci ini tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Kenapa? Tengok kitab. Dia kata bismillah ialah nama yang khas bagi zat Tuhan yang wajibul wujud, bagi Tuhan yang ada. Tak boleh guna. Kenapa orang Kristian ke orang lain dia beria-ria sangat nak guna kalimah Allah, nak tulis di gereja dia, sedangkan dia pergi panggil Isa, panggil Maryam, dia kita kata tidak. Allah khas, lafzul jalalah khas untuk Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kalimah Allah ini dinamakan lafzul jalalah, yakni kalimah yang menunjukkan kebesaran Allah, dan juga dinamakan sultanul asma, bermakna raja segala nama Tuhan. Sebab itulah dalam kitab Asmaul Husna dia mula dengan Allah. Huwallahu allazi la ilaha illahu
Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Siapa dia hafal sambung. Siapa ni dia ada sambung, dia ikut komputer ya, budak-budak duduk berdiri dah. Kita ikut. Jadi itu nama Allah Taala. Jadi bila nama Allah khas untuk Allah Azza wa Jalla, jangan siapa nak guna nama Allah. Kalau kita nak guna nama Allah untuk nama, mesti ada abdun depan. Abdullah. Tak boleh Allah saja. La. Allah nama eksklusif, khas untuk zat yang maha agung, yang maha mulia, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Bila sebut Allah, tak ada orang lain boleh guna nama ni kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila kita tengok dalam tafsir, dia kata Ar-Rahman yang amat pemurah. Tadi kita dah sebut Ar-Rahman ismun dalla ala ittisafi birrahmati, nama yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat. Sifat rahmat inilah segala makhluk atas dunia ini, yang beriman, yang kafir boleh makan belaka. Hayawan-hayawan yang ganas, yang lembut boleh makan belaka. Allahu Akbar. Kita pun tak tahulah, tak rasa apa. Makhluk Allah Ta'ala ada je makanan. Kalau kita cuba nak kurung makhluk Allah Ta'ala nak makanan, penat kita. Penat. Tengok dalam zoo ni, makan banyak mana? Gajah sari-sari. Berapa kos belanja? Gajah. Tak aja tanya orang-orang bandar, orang jaga zoo. Besar dia tak makan. Dia bukannya makan kecil-kecil. Kalau pisang sekali dengan batal dia ambil, berat makan. Itu dia panggil pegawai gajah. Tapi ada rezeki dia. Oh, ni ikan jerung, ikan paus. Kalau dia makan berapa tak anak ikannya, nyeseduk dia. Tapi Rahman, Allah Ta'ala Maha Pemurah, bersifat dengan rahmat. Ar-Rahim yang amat mengasihani, iaitulah Ar-Rahim dalla ala wuqu'il fi'li minhu, menunjukkan bahawa memang Allah Ta'ala bersifat dengan kasihan belas kepada hamba-hamba dia. Tetapi kata di ulama tadi sebut, dia kata Ar-Rahim khas li'ibadihil mu'minin, Rahim kepada hamba dia yang beriman. Allahu Akbar. Tengok dia ni, kedua-duanya Ar-Rahman Ar-Rahim ialah di antara nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala amat melimpah rahmatnya kepada sekalian makhluk. Itu huraian ringkas bismillah di dalam kitab kita pimpinan Ar-Rahman. Baik para pelajar, para jemaah sekalian, kita nak pergi kepada hikmatuha. Hikmatnya Al-Fatihah ni, hikmatnya bismillah ni apa? Apa hikmat dia? Yani ibtada Allah Ta'ala bil basmalah. Allah Ta'ala mulakan permulaan Al-Quran ini, permulaan surah Fatihah ini dengan basmalah, dan juga surah-surah lain ada ditulisnya basmalah, kecuali satu surah je daripada 114 surah, satu je surah yang tidak ada bismillah, nama dia surah At-Taubah. Kenapa surah Taubah ni tak ada bismillah? Sebab bismillah ni menunjukkan kepada rahmat dan kasih sayang. Tapi dalam surah Taubah dipanggil suratul Qital, surah tentang peperangan. Kita nak keras, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bara'atun minallahi wa rasulihi. Jadi ayat ni ayat yang tegas, maka hilang, tidak ditulis bismillah di awal surah. Bermakna 113 lagi ada tulis bismillah, kecuali surah At-Taubah tidak ditulis. Baik, kita pergi kepada wa min fawaidil basmalah wa lataifiha. Di antara faedah yang kita nak belajar daripada kalimah bismillahirrahmanirrahim ini, dan juga kehalusan seni Al-Quran, ada 5 perkara. Agaknya tuan-tuan boleh buka minda sikit, kita masuk dalam lautan yang dalam. Kalau tak kata orang tak boleh masuk menyelam, kita berenang di tepi pantai, insya-Allah. Tengok, yang pertama sekali, Allah Ta'ala tak sebut tujuan. Dia kata li hazfil amil. Dia tak kata bismillah aqra'u qiraati, bismillah azbah, tak sebut. Jadi ala hasabit takdir,
kita mengikut apa yang kita nak buat. Maknanya yang penting kita sebut dengan nama Allah. Mau apa? Nak baca Quran, aqra'u, aku membaca. Dengan nama Allah untuk apa? Nak sembelih. Dengan nama Allah untuk apa? Untuk makan. Jadi dipanggil takdir. Maka kenapa dihazafkan amil dalam bismillah? Ada beberapa faedah daripadanya. Satu, annahu mautinun la yanbaghi an yataqaddama fi siwa zikrullah. Oleh kerana kita nak mula pekerjaan, nak mula satu langkah, tidak elok kita mula dengan benda lain. Yang eloknya kita mula dengan sebut nama Allah. Bismillah, aku baca. Bismillah, aku makan. Bismillah, aku nak turun rumah. Jadi semuanya sebut nama Allah dulu, baru datang yang datang tujuan. Itu dia panggil kelebihan, menunjukkan kita nak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita nak mula salat, kita mula dengan Allahu Akbar. Allah yang maha agung, min kulli syai', sangat besar daripada segala sesuatu. Jadi kita mula dengan takbir. Satu. Poin yang kedua dalam tajuk yang pertama ni, dalam faedah yang pertama ni, poin yang kedua, annal hazafa ablagh. Bila kita tak sebut benda tu, lebih mendalam dari sudut susunan bahasa. Li'annal mutakallim bihadhil kalimah, kerana orang yang berkata-kata mengucap kalimah bismillah ini seolah-olahnya dia tahu dah, aku nak buat pekerjaan ni, bismillah, pekerjaan kita tahu dah, kita nak makan sekarang ni, jadi sebut nama Allah untuk makan, sebut nama Allah untuk kita baca Quran. Jadi kata orang, yadda'il istighna' bil musyahadah anin nutqi, benda yang kita tengok ada di depan kita, tak payah kita sebut lagi nak apa. Itu dia panggil kaedah. Itu dua perkara yang menunjukkan bahawa agungnya nama Allah Azza wa Jalla. Maka kita letak dia di depan, jangan letak di belakang. Letak depan, jangan letak di belakang. Satu. Faedah yang kedua, InsyaAllah kita coba ringkaskan. Faedah yang kedua, faedah bismillah yang kedua, annal bad'a bismillahi ta'ala minal adab. Memulai segala pekerjaan dengan sebut nama Allah adalah merupakan suatu adab yang Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala didik, Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma nazala minal Quran, dalam ayat yang pertama turunnya Quran. Bittifaqi ulama, Allah ajar kepada Nabi kita, iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbika, baca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu. Jadi dimulai dengan adab didikan daripada Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya Nabi kita membaca dengan nama Allah Azza wa Jalla. Bismi rabbik. Dia tak kata bismillah, tapi bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Tiga. Faedah yang ketiga, anna fiha at-tabarruk, mengambil berkat. Bitaqdim bismillahi azza wa jalla, nak ambil berkat dengan kita sebut nama Allah. Allah, bismillah, dengan nama Allah, supaya kita tidak lara, tidak lalai. Ya Rabbi ya Karim, aku makan ni nikmatmu ya Rabb, aku minum ni nikmat yang kau anugerahkan ya Rabbi, maka dengan namamu yang maha agung aku makan, dengan namamu yang maha agung aku buat pekerjaan ni. Semuanya supaya kita ingat, kita menjiwai, kita mendalami semua yang kita lakukan ini kerana apa? Kerana Allah, untuk Allah, dan mengingati bahawa semua nikmat Allah yang anugerahkan. Subhanallah. Itu satu. Dan wahasrul isti'anati bihi, kita meletakkan bahawa kita hanya minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla untuk makan, untuk minum, untuk melakukan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Karena itu jangan sekali-kali buat nakal, iaitulah nak buat benda maksiat, bismillah juga. La, bismillah untuk perkara yang baik. Kalau rasa perkara itu baik, baca bismillah. Kalau tidak, tak usah baca.
Yang keempat, boleh. Faedah yang keempat, fi zikri sifatil uluhiyah. Bila kita sebut sifat ketuhanan, bismillah, Allah, Tuhan yang berhak disembah, berhak dipuja, berhak dipuji, tushiru ilal qahri wal qudrati, menunjukkan kepada keagungan, kekuasaan dan kudrat Allah Azza wa Jalla mengatasi segala kudrat lain, mana tak ada siapa boleh halang kehendak Allah, tidak ada siapa boleh sekat apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebut dua sifat selepas daripada bismillah, disebut lagi dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa? Bizikri ismai, nama Allah Ta'ala Rahman Rahim, aqib bismillah. Lepas nama Allah, mari dua sifat ni. Kenapa dia tak kata Bismillahil Jabbaril Muntaqib? Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab? Allah Ta'ala yang maha pemurah, maha kasih sayang. Lama, kenapa? Dia kata dilalatun ala anna rahmatu aktsaru min qahrihi, menunjukkan bahawa dua sifat ini menunjukkan Allah Ta'ala rahmat dia, kasih sayang dia mengatasi kemurkaannya. Kasih sayang Allah Ta'ala mengatasi kemurkaannya. Wa anna rahmatu taghlibu ghadabahu. Sebab tu dia bawa dua sifat rahmat, kasih sayang, selepas daripada kalafzul jalalah Allah, dia mari Rahman, Ar-Rahim. Sebagian dalam hadis Nabi yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah sebut dalam hadis kursi, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Jadi kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala letak dua sifat rahmat, kasihan belah dia setelah diikuti, selepas daripada namanya Allah yang Maha Agung. Masya Allah. Itu empat dah kita. Yang kelima, minal lataif, faedah dari sudut kesenian bahasa, kesenian bahasa Quran. Sebab ramai orang keliru di sini, ramai orang keliru. Kalau kita belajar imla ni bahasa, tata bahasa, tulisan bahasa Arab, kalau kata bismi, ismun, alif, simin. Bila tulis bismillah, mesti ada ba, alif, simin. Betul tak? Tapi kenapa dalam bismillah tak ada alif? Ba, sim, mim. Sepatutnya ba, alif, simin baru jadi bismi. Ini dihazah terus, tinggal bismillah. Para penulis yang nak tulis bismillah, jangan ada alif. Kalau ada alif menunjukkan awak tidak pandai tulisan. Ini dia panggil lataif. Tapi dalam Iqra, bukan surah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika, ada alif. Ini dia panggil lataif, kesenian, kehalusan dalam ilmu rasam, ilmu tulisan Al-Quran. Dia kata, kenapa dalam surah Iqra ada alif, dalam bismillah tak ada alif? Leis. Limadha? Kenapa? Qila li sababaini, ada dua sebab. Yang pertama, annal kalimata bismillah mazkuratun fi aksaril awqat inda aksaril af'al. Penggunaan kalimah bismillah ni pada semua tempat yang baik. Asalkan benda baik, bismillah. Nak makan, nak minum, nak apa saja pun, bismillah. Jadi oleh kerana penggunaannya sangat banyak, fali ajli takhfif, untuk nak meringankan sebutan, meringankan tulisan, hazaful alif, maka dihazahnya alif. Bismillah tanpa ada alif. Fa inna bi khilaf, berbeza dengan hak lain. Macam bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Sebab di sana jarang kita sebut bismi rabbika, jarang. Yang adanya bismillah. Ini dia kata, dia satu. Jawapan yang kedua, sebagaimana kata Al-Khalil. Al-Khalil ini seorang pakar dalam bidang bahasa Arab. Al-Khalil, dia kata, innama huzifatil alifu fi qawli bismillah, dihazahkan kalimah huruf alif dalam bismillah,
li'annaha innama dakhala bisababi anna libtida' bisini sakinah ghairu mungkin. Tak mungkin kita masuk permulaan perkataan dengan sin mati, tak boleh. Buat alif bis jadi alif mati sin mati juga. Dua kali mati tidak boleh. Falamma dakhatil ba 'alal isim nabat 'anil alif, bila mari ba masuk ke atas isim maka dia mengganti tulisan alif. Dia ganti tulisan alif. Itu kata Khalil. Fasaqatat fil khatti, maka gugur dalam tulisan dan dari sudut bacaan imlaknya ada. Saqatat fil khatt. Tapi kenapa tidak gugur dalam bismi rabbikal ladzi khalaq? Gugurlah situ sekali. Dia kata li'annal ba la tanubu 'anil alif fi hadzal mawdi'. Dia kata ba tak boleh nak ganti alif di tempat bismi rabbika, li'annahu yumkinu hazful ba, boleh je kita hazahkan ba, iqra isma rabbik, iqra isma rabbik. Kalau tapi dengan bismillah tak boleh bi ismillah. Itu tata bahasa yang cukup halus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kefahaman yang baik. Jadi dalam iqra boleh kita gugurkan ba, bermakna iqra isma rabbik, baca akan nama Tuhanmu. Tapi dalam bismillah tak mungkin kita nak gugur ba, maka dia gugurkan kalimah alif, ba ganti daripada alif. Ma'a baqa'il makna sahihan. Kalau kita kata iqra isma rabbika, sah makna, sah susunan ayat. Tapi kalau kita buang ba, bismillah tak jadi. Alhamdulillah, fa zaharal farqu, maka terzahirlah perbezaan di antara dua tulisan bismillah tanpa alif, bismi rabbika ada alif. Laju kau boleh faham? Boleh? InsyaAllah. Tanya khabar gini, laju ke? Kita nak slow sangat ke, panjang tu? InsyaAllah boleh faham. Tunggu catatan nanti yang tak apa nak faham tu, insyaAllah. Baiklah, sekarang kita nak 5 fawaid dan lataif dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Al-an nantaqil ila al-hukum. Dia kata bismillah ini, adakah bismillah satu ayat daripada Fatihah ataupun bukan? Halil basmalah ayatun min suratil Fatihah? Itu soalan. Adakah bismillah ini salah satu ayat daripada Fatihah ataupun tidak? Ikhtalafal ulama'u fil basmalah ala salasati aqwal. Ulama berbeza pandangan dalam masalah ini, ada tiga kaul. Tiga kaul. Yang pertama, adakah dia bismillah ataupun tidak? Jadi ada ulama mengatakan, tulis nombor 1, laisatil basmalatu bi ayatin minal Fatihah. Buka mata, buka telinga, celek mata, lapang dada. Jangan terkejut. Kita duk baca bismillah lama ni, ada pula. Jadi ini faedah saya buka minda, buka perbincangan supaya kita tidak sempit dada. Bila kita pergi di negara yang imamnya tak baca bismillah, kenapa? Ini jawapan. Kita jangan duk kita kira kita ya betul ya. Nah, orang lain betul juga, ada hujah dia juga. Maka pendapat yang pertama, laisatil basmalatu bi ayatin minal Fatihah. Bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Wa hadza mazhabu jumhuril ulama. Ini pandangan majoriti ulama daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Wa huwa qaulu ahli al-Madinati minal qurra wal fuqaha. Pandangan ulama-ulama Madinah pada zaman dulu tu dari kalangan para pembaca qurra, ulama qiraah dan juga ulama fiqh. Jadi wa zahaba ila hadza jam'un minal mufassirin. Ada sebahagian ulama tafsir menyokong pandangan ini. Dia kata Fatihah basmalah bukan satu ayat daripada Fatihah. Manakah dalil? Dia kena ada dalil. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan
lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Siapa dia solat dia tak baca ummul Quran, tak baca Al-Fatihah, maka fahiya khidajun. Khidaj, apa makna khidaj? Maknanya kurang dia punya solat, dia tak sempurna. Nabi kita ulang 3 kali. Khidaj. Mana tak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, orang tanya Imam Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, inna nakunu wara al-imam. Dia kata kami duduk belakang imam, kami kena baca juga. Qala iqra fi nafsik, bacalah perlahan. Karena aku dengar Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku dah bagi solat ini di antara aku dengan hamba aku, bagi 2. Wa li abdi ma sa'ala, bagi hamba aku apa yang dia minta. Fa iza qala al-abdu, bila hamba aku baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala jawab hamidani abdi, hamba aku dah puji aku. Hadis ni kita akan sempurnakan dalam tafsir ayat nanti. Yang ni kita nak isbat Fatihah tu, pandangan yang pertama kata bukan daripada, Bismillah ini bukan daripada Fatihah. Maka sebab Nabi kita mula dengan Alhamdulillah, dia tak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu ayat mesti sebut. Hadis ini rawahu Muslim. Maknanya kalaulah Bismillah itu ayatun min suratil Fatihah, menasaya tentulah Nabi kita akan sebut, maka ini tidak disebut, menunjukkan dia bukan ayat. Tapi kalau kita kata bukan ayat, ayat mana ke ayat yang ke-7? Sedangkan dalam Quran kita hari ini, coba buka Quran, dia tulis nombor 1, Bismillah nombor 1. Bismillah nombor 1. Baiklah. Pandangan yang kedua, tengok kita kata pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua tulis waqala Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kata innaha ayatun min kulli surah. Ibnu Mubarak kata Fatihah ni, Bismillah ni setiap surah. Satu ayat. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua kata ayatun min kulli surah. Setiap surah satu ayat dia tu. 5 rawahu Muslim. Dalil dia, tengok, setiap ulama yang berhujah ni ada dalil. Dalil dianya hadis riwayat Muslim daripada Anas qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina iz aghfa ighfa'an. Nabi duduk sama-sama kita sahabat, tiba-tiba Nabi kita terlena sekejap. Biasanya kalau Nabi kita senyap tu wahyu turun. Bila dia diam sekejap, kalau Nabi kita diam, sahabat tak boleh usik. Bimbang takut waktu tu Jibril datang bagi wahyu. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Nabi kita angkat kepala dia senyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah ketawa? Qala nazalat alayya anifan. Baru sekejap tadi turun kepada aku surah, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Jadi kata di Ibnu Mubarak, ini menunjukkan bahawa Bismillah awal setiap surah Bismillah. Ni baru sampai ke hak kita. Sampai ke hak kita. Wa qala Syafi'iyyah wal Hanabilah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan al-basmalatu ayatun minal Fatihah. Bismillah ni satu ayat daripada Fatihah. Karena itu dalam mushaf kita dia tulis nombor 1. Cuba buka dalam Quran. Ada nombor 1 tak? Bismillah nombor 1. Surah lain tak ada nombor. Yajibu qira'at hafiz salah. Oleh kerana dia ni satu ayat daripada Fatihah, maka wajib kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kecuali mazhab Hambali yang mengatakan Bismillah satu ayat daripada Fatihah, namun mesti dibaca sirran, baca perlahan.
Sebab itulah imam Masjid Haram, dia mazhab Hambali, dia baca perlahan. Jarang-jarang kita dengar bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man dia tidak jahran. Wala yajharu biha. Maka mazhab Syafi'i kata diperlahankan dalam ayat perlahan, dalam waktu solat sirri, zuhur, asar, perlahan. Wa yajharu biha, dan kita kena kuatkan dia dalam solat yang jahar. Maknanya kalau kita baca Fatihah kuat, bismillah berkuat juga. Sebab apa kedalil? Mana kedalil pendapat yang mengatakan bismillah ini satu ayat daripada Fatihah? Hadis ma rawahu Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bila membaca alhamdulillah surah Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Jadi bismillah ni salah satu daripada ayat dia. Jadi adakah hadis ni jelas ataupun tidak? Maka di situlah timbulnya perbahasan para ulama. Ada yang mengatakan tidak jelas, ada kata sanad dia sahih. Sebab itulah kita pegang dengan baca bismillah di awal surah Al-Fatihah. Dalam kitab Wahbah ni, kitab Al-Tafsir Munir, dia kata wa isnaduhu sahih, sanad dia sahih. Manakah dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan kena kuat? Baca tu kena bunyi. Ma rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara bi bismillahirrahmanirrahim wa li annaha taqra ala annaha ayatun minal Quran. Sebab kita baca a'udzubillahi minasyaitanir perlahan, kemudian bismillahirrahmanirrahim kena kuat. Demikianlah perbahasan para ulama. Kita mengatakan perbahasan itu panjang. Jadi kesimpulannya apa yang disebut oleh para ulama Islam, tanda kesimpulan ini penting dalam amali, dalam sudut amali, apa yang kita nak amalkan dan apa yang kita nak pelajari. Kata di para ulama tafsir, wa qad kana katsirun minas salaf. Jadi ramai ulama salaf mengatakan al-basmalatu ayatun minha. Bismillah satu ayat daripadanya. Wa katsirun minas salaf, dan ramai juga ulama salaf kata la yaj'aluha minha, dia tak kata satu ayat. Tadilah Hanafi, Maliki dan beberapa ulama lagi dia kata tak masuk dah satu ayat. Dan ayat kalau tanda kalaulah kita tak letak nombor satu di bismillah, macam mana Al-Quran nak jadi 7 ayat? Macam mana jadi 7 ayat? Maka alhamdulillahirabbil alamin nombor satu. Jadi wa yaj'alul ayatas sabi'ah, ayat yang ketujuh, an'amta alaihim. An'amta alaihim itu ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh duduk di an'amta alaihim. An'amta alaihim itu ayat yang ketujuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu nombor 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ketujuh. Maknanya kalaulah kita ambil pandangan yang kata bismillah bukan satu ayat, maka ayat jadi 7 ayat, dia beri satu lagi yang ke-6, an'amta alaihim. Kama dalla dzalika ala hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sahih, wa kilal qaulaini haqqun. Ulama kata, dia kata Syekh Ahmad Abdul Halim kata kilal qaulaini haqqun, dua-dua pandangan ini betul. Fahya minha min wajhin, bismillah dari salah satu sudut daripada Al-Fatihah. Walaysat minha min wajhin, dari sudut yang kedua dia bukan Fatihah, dia bukan satu ayat daripada Fatihah, tapi dibaca di awal surah. Wal Fatihatu tetap 7 ayat, Fatihah tetap 7 ayat. Qala Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, dia kata wa min ahsan ma qila fi zalik, pendapat yang terbaik untuk kita rumuskan, untuk kita simpulkan dalam masalah ini, al-jam'u bainal aqwal, kita jamak di antara pandangan ulama. Bi annal basmalah fi ba'dil qiraat, sebahagian daripada qiraat seperti qiraat Ibnu Katsir Al-Makki, bukan Ibnu Katsir Dimashqi yang menulis tafsir, Ibnu Katsir Al-Makki ulama qiraat mengatakan dia ayatun minal Quran,
Wa fi ba'dil qiraat, ada kata setengah qiraat kata tak, bukan ayat Fatihah tapi dia ayat surah tu An-Naml, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, mana satu ayat daripada Al-Quran tapi bukan ayat Fatihah. Wallahu alam. Itu perbincangan para ulama yang kita dedahkan di sini supaya para pelajar makin hari makin terselah kita punya pandangan. Jadi timbullah oleh kerana khilaf ulama dalam masalah ini, jadi timbul lagi soalan, jadi kita nak baca kuat kan nak baca perlahan bismillah? Mazhab Hambali dia perlahan, mazhab Syafi'i kata kena kuat. Maka kerana itulah para ulama membuat rumusan, dia kata la syakka annal jahra bil basmalah, maknanya kita kuatkan bismillah dalam salat, salah satu daripada pandangan ulama harus, bukanlah suatu benda yang tidak baik. Walakin fi aktsari salati, tapi kebanyakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh para sahabat, lam yajhar biha, Nabi kita baca perlahan. Nabi kita baca perlahan. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mana Nabi kita bila salat, ini riwayat Anas duduk belakang Nabi, dia kata Nabi kita mula salat dia tak bunyi bismillah, kita dengar alhamdulillahi rabbil alamin, itu menunjukkan dia perlahankan bismillah sirran. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Dalam riwayat Ahmad kata wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, maka itu pandangan yang pertama. Jadi mazhab Syafi'i lah, oleh kerana dia isbat bismillah ini salah satu daripada ayat Fatihah, maka hukumnya sama dengan ayat-ayat yang lain, dikuatkan ketika solat jahri dan diperlahankan ketika mana? Ketika kita perlahan. Maka kita kata kita tengoklah kepada suasana. Manakala kita jadi imam di tempat orang yang semuanya mazhab Syafi'i, kuatkanlah. Cuma bolehlah sekali-sekala diperlahankan supaya masyarakat tahu bahawa perkara ini khilaf. Perlahan bukan makna tak baca. Perlahan bukan makna tak baca, tapi perlahan dengan makna kita baca secara perlahan. Jadi ambil jamak di antara dua kaul, ini pandangan yang harmoni insya-Allah. Jangan kata pula ini menyalahi. Jangan. Sebab itulah baru ni Imam Masjid Haram, Masjid Madinah datang. Kita beri penghormatan kepada dia supaya jadi imam. Salah seorang daripada pegawai bisik dengan Anas. Abu Anas cakap dengan imam, perlahan kata kuatkan bismillah. Nanti dia mari pula sini kita tak beri dah jadi imam. Kita kata ya akhi, naik bulu roma saya. Ya akhi, Imam Masjid Haram yang ada pandangan dia berpegang dengan mazhab dia, tokoh ulama yang dihormati, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Abu Anas nak pergi nasihat dia, suruh kuatkan, suruh dia tukar mazhab dia jadi mazhab kita. Hei, kata di mana aku nak letak muka aku? Saya kata tak apalah, kalau tuan tak izin, kita tak payah dia jadi imam, biar dia mari saja ke negeri kita. Sepatutnya benda-benda macam ni kita toleransi, kita hormat kepada seorang, kedudukan seorang tokoh Imam Masjid Haram. Ikut dia lah nak perlahankan, nak kuat. Kita yang biasa dah pergi ke Masjid Haram Mekah ni, ada yang pergi 2 kali setahun, ada yang pergi dah banyak kali pergi, tak pergi pun tengok live Masjid Haram. Boleh je kita terima, tapi kenapa pegawai-pegawai masih lagi sempit dada sampai mereka nak suruh kita bagi tahu pada imam, kalau tak kuat mungkin tak boleh solat. Kita kata saya tak akan beritahu, terpulanglah pada pihak tuan, nak suruh dia nak jadi imam, kata jadi imam, fadal, ana tak akan beritahu. Cuma kita bisik dengan dia, kita kata budaya orang sini kalau lepas solat dia ada doa. Kita tengok imam masya-Allah mura'ah, meraihkan suasana. Lepas solat dia perlahan dia zikir senyap, kemudian dia angkat tangan. Dia angkat tangan tapi tak kuat lah, tapi yang penting dia meraihkan suasana. Tapi kita nak suruh dia, nak arah dia supaya tukar mazhab dia kepada mazhab kita dalam masalah basmalah, saya kata sangat berat. Sedangkan perkara itu perkara khilaf, dan saya pun tahu dia baca bismillah. Sebab kita duduk tepi dia di Masjid Haram, waktu dia jadi imam, kita dengar je dia baca bismillah. Jadi kita kata para jemaah, lapangkan dada, cerahkan pemikiran. Dunia ni sangat luas tapi sudah sempit dengan adanya internet, ada kita boleh nampak di Masjid Haram, di masjid apa,
Karena itulah waktu ana kuliah, tajuk kita kitab Musalli dulu dalam radio IKM di Masjid Negara, kita ajar kunut subuh ni supaya kita nyatakan mazhab, supaya masyarakat bila pergi tempat orang tak kunut, lapang dada, tenang fikiran. Tak adalah siapa mereka nak boikot solat subuh di Masjid Haram. Kenapa? Sebab imam tak baca kunut. Ada tak pergi subuh, maya bilik les, imam tak baca kunut. Kita kata kunut bukannya rukun, kalau tak baca pun sah salat. Jadi perlu sangat. Mudah-mudahan pendekatan yang saya ambil bitaufiqi minallahi azza wa jalla, saya harap betul lah kita punya cara, metod, dedahkan pandangan supaya masyarakat lebih lapang dada. Yang kita bimbangnya setengah ustaz ni, ini mazhab apa ni? Apa macam ni? Mazhab apa? Mazhab Islam muktabar, semua mazhab 4. Kenapa main mazhab apa? Tak, kita tu sempit, lapangkan dada lah, cerahkan pemikiran. Mudah-mudahan kita dapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Panjang lagi dalam bab bismillah ni, tapi saya nak break setakat tu dulu. Mudah-mudahan para jemaah dapat pencerahan, dapat ilmu yang bermanfaat. Kita letak doa ilmu yang bermanfaat. Saya dah ajar, sekejap lagi kita bagi kepada grup. Kata Allahumma anfa'na bima 'allamna, Allahumma 'allamna yanfa'una ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. 3 perkara yang kita minta. Ya Allah, ajarlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan menafaatkan ilmu yang telah kami belajar, dan tambahlah kami ilmu dan kepahaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita cerah hati, lapang dada, tenang fikiran, menerima pelbagai pandangan dengan orang panggil dengan tenang, insya-Allah. Jadi kita break setakat itu dulu. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk tafsir surah Al-Fatihah secara umumnya biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.